Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Al-Fatihah kepada diri kita, ibu dan ayah kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita, para sahabat kita, guru-guru kita, para pemimpin kita, dan kepada semua orang muslimin muslimat, mukminin mukminat sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang semuliakan Al-Fadhil Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, yang semuliakan Tuan Pengurusi serta barisan jawatan kuasa masjid, yang semuliakan tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat, hadirin hadirat, semuanya ahli-ahli syurga, semuanya insya-Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sama-sama kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan tubuh badan kita, panca indera kita, hati-hati kita seluruhnya untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi sebagai tuntutan orang beriman. Idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jika kamu melihat seseorang itu tempat yang berulang alik ke rumah Allah, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah yang dia itu adalah orang-orang beriman. Jadi alhamdulillah, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan sambung pengajian kita, perkongsian kita dalam kitab Panduan Imam dan Makmum, membincangkan tata cara salat berjamaah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga yang dilakukan oleh para sahabat. Ada orang mengatakan dia hanya ingin merujuk pada Al-Quran dan hadis sahaja, tanpa mengikut panduan diajarkan oleh alim ulama. Nabi SAW kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Persoalannya, masyarakat pada hari ini, adakah mereka melihat Nabi SAW salat? Tak ada seorang pun pada hari ini yang melihat dengan mata kepalanya salat baginda Nabi Muhammad SAW. Tak ada seorang pun. Kerana yang melihat Nabi SAW hanyalah yang dinamakan sebagai para sahabat. Jadi pada hari ini tak ada orang yang melihat Nabi SAW solat. Bagaimana cara kita solat? Hendaklah mengikut apa yang diajarkan oleh guru-guru para alim ulama. Kerana para alim ulama memahami Al-Quran dan juga hadis. Umat pada hari ini tak faham Al-Quran dan hadis, tidak menguasai bahasa Arab, tak ada sanad, dan tak ada kitab-kitab yang dikhatam pun. Berapa banyak kitab yang dikhatam, maka tak layak bagi dia untuk terus direct pada Al-Quran hadis. Kena panduan pada alim ulama. Manakah satu dalam Quran yang mengatakan rukun solat ada 13? Tak ada. Bagaimana cara memahami solat? Tidak lain tidak bukan, hendaklah melalui alim ulama. Kerana alim ulama bersanad daripada gurunya, siapa gurunya, sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tak nak bermazhab.
Saya tak nak bermadhab dek kerana zaman Nabi tak ada madhab. Ini cerdik juga soalan ni. Dia tak nak bermadhab. Dek kerana zaman Nabi Muhammad SAW tak ada madhab. Macam mana nak jawab tu? Tidak boleh tidak. Pada hari ini orang kena bermadhab kerana dia adalah orang awam. Sudah tidak perlu dipanjang lebar lagi lah. Dan kita masyarakat Nusantara ini lazimnya dengan madhab Asy-Syafi'i. Maka hendaklah hari ini kita sembahyang ikut cara madhab Asy-Syafi'i. Bab meletakkan tangan pun berbagai-bagai jenis. Lain masjid, lain cara letak tangan. Cara letak tangan yang hari ini ramai orang letak dekat ni, dada ni. 4 madhab. Madhab Asy-Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hanbali. Tak ada satu pun yang mengatakan letak tangan kat dada. Tuan-tuan solat ni letak tangan. Ada orang letak tangan dia begini. Tak mahu cakap saya tempat sendiri. 4 madhab, tak ada satu pun madhab yang mengatakan letak tangan di dada. Madhab Asy-Syafi'i dan madhab Hanbali mengatakan meletakkan tangan sedikit di bawah pusat. Melainkan pusatnya ke atas. Letak sini. Sedikit di bawah pusat yang keadaan normal. Normal orang pusatnya dekat perut. Tak ada orang pusat dekat dada. Kalaupun pusat dekat dada, maka dia letakkan di bawah juga. Pasal apa? Sebab apa? Normal manusia itu pusatnya dekat perut. Walaupun pusat dekat dada. Sedikit di bawah pusat. Madhab Asy-Syafi'i dan madhab Hanbali. Madhab Hanafi sedikit di atas pusat. Sedikit di atas pusat. Madhab Maliki melepaskan tangan, itu yang dinamakan sebagai irsal. Tuan-tuan pernah nampak orang Arab sembahyang gini kan? Tapi dalam masjid ni siapa yang solat tidak meletakkan tangan gini, dia letakkan gini, juga sah. Semua sah. Cuma cara pembawaan itu. Tidak seharusnya orang yang di sini mengamalkan madhab Asy-Syafi'i, tapi kita kerana kita nampak orang Arab buat gini, orang Arab mesti lagi betul, maka kita buat gini. Ini yang seakan-akan mengelirkan umat pada hari ini. Ada orang tak nak ikut madhab. Jadi jangan celaru kita madhab Asy-Syafi'i, letakkan sedikit di bawah pusat. Tidak terlampau kiri, tidak terlampau kanan, kerana meletakkan sunat, meletakkan tangan kiri itu di bawah pusat dan tangan kanan ini diletakkan di depan. Ada orang sembahyang buat gini. Buat gini sembahyang. Entah sejuk, entah apa dia buat gini. Sah kita tak sah? Sah juga. Umat pada hari ini kalau nampak tak betul sikit, tak sah kata dia. Bab baca Fatihah. Tidak semestinya salah bacaan dalam Fatihah itu, salah tajwid tidak semestinya membatalkan salat. Dia bergantung kepada lahnul jali wa lahnul khafi, kesilapan yang nyata dan kesilapan yang tersembunyi. Adapun kalau kita mengikut imam yang melakukan kesilapan tersembunyi, lahnul khafi, kesilapan tersembunyi. Sebagai contoh ditukar baris. Tapi tidak mengubah maksud. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi ditukar uhdinas siratal mustaqim. Batal tak? Tidak batal. Nampak macam nyata tapi tidak batal. Ahdinas siratal mustaqim. Batal tak? Tak batal juga. Mengubah baris tapi tidak mengubah maksud. Hanya lahnul khafi, kesilapan yang tersembunyi. Walaupun kita dengar zahir, itu jarang berlaku, tapi biasanya orang sebut ihdinas siratal mustaqim. Siratal patutnya si tapi disebut ataupun disebut suratal ladzi. Nampak macam sedap, tapi ianya tidak membatalkan solat, tapi makruh hukumnya kita mengikut imam yang begitu. Jadi ini bukan sekadar imam, bahkan makmum juga harus menteliti, memperbetulkan dia punya bacaan. Wajib pergi belajar. Ini hari ini orang pada masyarakat pada hari ini sibuk nak belajar. Jauh punya pelajaran. Nak belajar mazhab lain, bahkan mazhab Asy-Syafi'i juga ada belum. Jangan kata khatam, yang basic-basic pun belum tahu. Jadi fokus pada mazhab Asy-Syafi'i. Adik tuan rahmat Allah. Adapun bacaan Fatihah yang walaupun diubah baris tapi mengubah maksud. Siratal ladzina an'amta, ta tu maksudnya kamu. Dhamir awak untuk muzakkar. Tapi kalau ditukar an'amti,
ianya telah mengubah maksud, walaupun tukar huruf ta, ditukar pada ti, maka batal sembahyang. Tak boleh. Kerana apa? Kerana mengubah maksud. Siratal ladzina an'amta alaihim, tapi ditukar an'amti alaihim. Kalau tersalah macam mana? Kena ulang balik. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi waladdall ada orang tak cukup 6 rakaat. 2 rakaat sah tak? Sah juga, pasal salah tajwid sikit saja, tidak mengubah maksud. Dan mazhab Asy-Syafi'i itu dalam solat siratal ladzina an'amta alaihim, afdalnya tak berhenti. Jangan kata imam, jangan kata makmum, semua orang. Mazhab Asy-Syafi'i salat an'amta alaihim afdal, tak berhenti. Tapi siapa berhenti batal tak sembahyang? Tak batal. Cuma yang paling baik ialah tidak berhenti. Kerana apa? Sepakat ulama Fatihah itu ialah 7 wakaf. Kenapa saya lihat kalau ada orang tanya, kalau di negara Arab, kita tengok orang Arab baca siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti. Pasal apa? Bismillahnya dihukumkan sunat. Tapi kita bismillah wajib. Dan kita baca secara jahar, baca secara kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dikira satu. Maka kalau siapa berhenti siratal ladzina an'amta alaihim, dia berhenti, maka ghairil maghdubi alaihim waladdallin sudah jadi yang ke-8. Sah ataupun tidak sah? Sah juga. Ini hari ini kita bukan bicara sah ataupun tidak sah, tapi kita bicara mana yang lebih berkualiti, mana yang lebih afdal. Mazhab Asy-Syafi'i siratal ladzina an'amta alaihim, tidak berhenti. Tapi kalau nak luar solat boleh tidak? Boleh juga. Luar solat tak ada isu. Cuma nak di-highlightkan pada hari ini ialah bacaan di dalam solat. Afdalnya tidak berhenti. Bagaimana ada orang kata tak tarik nafas? Tarik nafas dahulu. Kecuali kalau dia itu adalah orang veteran, memang tak ada nafas yang panjang, no problem. Yang masalah ada orang baca disambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Yang tadi suruh berhenti tak berhenti. Sampai an'amta alaihim suruh sambung, dia berhenti pula. Kalau nak berhenti, buat cara nak berhenti. Tak ada nafas, buat cara tak ada nafas. Ada orang terutamanya ketika solat tarawih, sambung semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti pula kat situ. Pasal apa jadi trend? Jadi kita hendaklah tarik nafas, ihdinas siratal mustaqim. Kita tarik nafas, kemudian baru baca. Tapi siapa berhenti, tidak mengutangkan solat. Yang hari ni ada orang bergaduh, apa ni berhenti? Cuma kalau kita yang jadi imam, kalau kita ada nafas yang panjang, maka afdal jangan berhenti. Kalau tak tahan, tidak ada isu. Ada orang veteran dan sebagainya memang tak ada nafas yang panjang, maka tidak ada isu. Tapi kalau kita ada nafas yang panjang, sengaja berhenti, ini masalah. Tapi tetap tidak membatalkan sembahyang. Jadi tuan rahmat Allah, sebelum solat ada orang tanya as-salat, yang lepas kita sebutkan tapi ada orang minta ulang, as-salatu jami'ah, kan ada sebutkan imam kan. Yang betul ada orang sebut as-salatu jami'ah, ada orang sebut as-salata jami'ah. Beza maksudnya walaupun tukar baris. As-salatu jami'ah maksudnya solat itu didirikan secara berjamaah. As-salatu jami'ah yang kita biasa dengar, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Kan? Maksudnya ialah solat itu didirikan secara berjamaah. Tapi kalau as-salat jami'ah, maksudnya ialah marilah kita mengerjakan solat, marilah kita melazimi solat dan solatlah secara berjamaah. Mana lebih tepat, as-salatu jami'ah ataupun as-salata jami'ah? Jadi yang paling tepat ialah as-salata jami'ah rahimakumullah. Kan? Istawu wa'tadilu sufufakum rahimakumullah. Adalah tak kisahlah, kan? Luruskan dan rapat-rapatkan saf. Penting juga cakap Melayu sebab ada orang, tak semua orang faham bahasa Arab. Ada yang membaca Arab semua. Luruskan, rapatkan saf, matikan handphone, itu semua adalah suatu yang tuntutan.
Ada orang kata, suruh matikan handphone. Mana ada dalam hadis Nabi SAW. Memang zaman Nabi tidak ada handphone. Sebab tu tidak ada pesan suruh matikan handphone. Tapi ada pun zaman sekarang, matikan handphone. Walaupun disuruh matikan handphone, tak ada dalam hadis ayat itu, maka tetap dianjurkan kepada kita untuk berpesan-pesan. Teruskan saf, pastikan tumit dalam keadaan tegak dan sekata itu semua adalah walaupun dalam masa yang lama. Ada orang kata, tidak boleh terpisah lama. Selagi mana perkataan itu ada kena mengena dengan solat. Tapi kalau tak ada kena mengena dengan solat, maka tidak dianjurkan. Apa contohnya? Macam sebelum saya sebut, untuk makluman, lepas ni ada majlis tahlil, diumumkan pula selepas dilaungkan iqamah, maka perkara ini tidak dianjurkan. Lepas ini kita baca suratul mulk, jangan bangun, perkara itu tak ada kena mengena dengan solat. Ataupun bersalam-salaman, itu tak ada kena mengena dengan solat, maka tidak dianjurkan selepas iqamah kita melakukan perkara-perkara atau bercakap perkara-perkara yang tak ada kena mengena dengan solat. Habis solat fardu macam mana solat sunat? Maka dianjurkan melakukan dua perkara, sama ada bergerak, beralih tempat ataupun berkata-kata sesuatu. Tuan-tuan, habis solat fardu, kemudian nak bangun solat sunat, jangan solat pada tempat yang sama. Maka beralih tempat walaupun setapak. Nabi SAW beralih tempat tak? Beralih. Nabi SAW balik rumah. Tapi kalau kita tidak mampu balik rumah, maka dianjurkan bagi kita untuk beralih tempat walaupun setapak. Pindah setapak. Jangan kita sembahyang fardu kat situ. Kat situ juga kita solat sunat. Sah tidak sah? Sah juga. Tapi sunat afdal kita beralih tempat. Kalau afdal solat kat rumah. Kan sebelum ni kita pernah berbicara, selepas solat fardu isyak, ada orang nak buat doa selamat, maka mana lebih dianjurkan, solat sunat ba'diyah dahulu ataupun terus doa selamat? Ada orang mengatakan afdal doa solat ba'diyah dahulu. Ada orang mengatakan afdal doa selamat dahulu. Maka dalam kitab disebutkan oleh ulama yang paling afdal ialah doa selamat dahulu. Sebab apa? Kalau balik pada hukum, solat sunat itu afdal dilakukan di rumah. Ada makanan keluar, nak doa dulu ke nak ba'diyah dulu? Tapi siapa ba'diyah pun tidak menjadi kesalahan. Tapi afdalnya ialah kita meraihkan tetamu yang minta hajat dahulu. Ada orang doa selamat nak tahlil, afdal buat doa selamat dan tahlil dahulu. Solat sunat ba'diyah afdal dilakukan di rumah. Tapi siapa solat sunat tidaklah menjadi kesalahan. Begitu. Sebab kadang-kadang lepas isyak ada kenduri kan, nak pergi kenduri dulu ke nak ba'diyah dulu? Afdal pergi kenduri dahulu. Ngeteh, ngeteh saya tak katakan ngeteh lebih afdal. Itu sekadar pilihan. Nak ngeteh dulu ke nak ba'diyah dahulu? Saya tidak mengatakan pergi ngeteh itu adalah afdal. Tapi saya mengatakan solat sunat ba'diyah itu afdal didirikan di rumah. Nampak tak? Saya tidak mengatakan ngeteh. Tapi siapa pergi ngeteh, balik ngeteh baru ba'diyah, boleh tak? Boleh juga. Tapi jarang-jarang berlaku. Biasa balik terus membuta. Ini masalah. Jadi kena tanamkan niat. Dulu kami pernah tanya pada guru kami, boleh tak kalau balik rumah saya takut, saya dah penat, tidak mendirikan solat sunat ba'diyah. Ini semua orang mengalami. Boleh juga. Tapi guru kami kata, kalau hari-hari makan nasi ayam, takkan sebulan sampailah mati hari-hari makan nasi ayam. Jadi tidak sesuai. Jadi kenalah tanamkan azam, kuatkan, hari ni aku nak sembahyang ba'diyah dekat rumah, sebagai contoh. Jadi tanamkan azam. Tapi jangan kita menyalahkan orang yang solat ba'diyah dekat masjid. Mungkin ada keperluan dan sebagainya kan, nak pergi musafir dan pergi jauh dan sebagainya kan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Jadi as-solah tajami'ah. Itu yang paling tepat. 259. Solat berimamkan orang yang buta. Imamnya buta. Orang yang buta dan orang yang celik itu sama sahaja daripada sudut kelayakan menjadi imam. Perkara ini dinaskan oleh Al-Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Dakwaan ini berdasarkan kepada mereka berdua mempunyai kelebihan masing-masing. Orang buta tidak dapat melihat sesuatu yang boleh mengganggu kekhusyukan solat. Oleh itu solatnya lebih khusyuk berbanding solat orang yang celik. Orang buta, solatnya lebih khusyuk pasal apa? Dia tidak nampak. Kalau kita mata mengilau-ngilau, tengok kapet, tengok mata ni, kalau dalam kitab yang namakan kitab khusyuk mata, ketika dia sembahyang,
Ada ulama menyebutkan kalau sembahyang kita kira berdiri, matanya ditengok tangan. Berdiri kan. Sembahyang mata tengok sini. Nak jaga khusyuk mata. Rukuk tengok tempat sujud ataupun tengok jari sendiri. Ini mata kita tengok jari orang. Ada cagu lagi contohnya. Tengok kan. Ketika sujud tengok mana? Tengok depan lah kapet lah. Sujud tengok mana lagi kan. Hari ini orang sujud mengangkat tangan. Saya dah ulangi yang lepas, saya sudah sebut. Sujud jangan angkat tangan. Dikira dua sujud, yang angkat garuk-garuk belakang, melainkan auratnya terbuka, wajib diangkat, tutup semua terus. Melainkan ibu-ibu tersujud di atas telkung, wajib bangun betulkan, sujud balik. Jangan ada hari ini ibu-ibu kaum wanita sujud di atas telkung. Saya dah ulangi banyak kali, batal sembahyang, tidak sah orang perempuan yang sujud di atas telkungnya. Sujud atas telkung orang lain boleh tak? Tidak batalkan. Tapi kalau sujud atas telkung kita, jadi batal. Kalau tak sujud atas telkung, cepat-cepat bangun dalam keadaan segera. Sujud, ketika sebelum dia bangun, dia meletakkan kaki macam nak duduk antara dua sujud. Biasakan nampak kan? Jangan dilipat-lipat, sujud biasa saja. Kaki tu jangan diangkat. Nanti nak duduk baru angkat. Hari ini ramai orang sujud, kaki dia angkat silang. Tak sabar-sabar nak duduk antara dua sujud. Jangan buat gitu. Rukun sujud itu mesti kena sentuh. Walaupun berlapik, no problem. Yang tidak boleh berlapik dah. Jangan disilangkan kaki. Hari ini ramai orang tengok di belakang. Kenapa dia angkat? Apa motif ni dia angkat? Jangan angkat, nak duduk baru angkat. Jadi itu sujud mesti kena. Dan sunat dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan, hari ini yang datang pada hari ini, sunat mazhab Syafi'i kita duduk, kita sujud itu direnggangkan sedikit kaki kita. Jangan rapat. Ada orang kata rapat. Daripada mana dia tengok tu? Sunat mazhab Syafi'i direnggangkan sedikit, bukan besar sangat kan. Dan mazhab Syafi'i itu sembahyang tidak perlu kangkang. Hari ini ada lagi orang kangkang. Ada orang masih tak boleh move on. Masih lagi nak menjarakkan saf. Kan? Dahlah jarak, dikangkangkan pula tu. Jadi saya tak tahu apa masalahnya. Jadi dirapat-rapatkan. Tidaklah perlu selampau sampai sempit mazhab Syafi'i, cukup sekadar sentuhan sedikit kan. Tidaklah perlu terlampau rapat. Kaki bersentuh kaki, berkulali, tumit bersentuh tumit. Ini bukan dalam mazhab Syafi'i. Kalaulah Imam Syafi'i memahami hadis itu dengan kata tumit, buku lali mesti sentuh buku lali, maka Imam Syafi'i tidak meletakkan syarat satu jengkal. Satu jengkal yang normal. Jadi tidak perlu terlampau besar buka kaki. Kita mazhab Syafi'i kan teratur rumi sembahyang kan. Jadi buku lali tidak wajib bersentuh dengan orang sebelah. Orang kata nak rapat, takut setan masuk, bukan begitu. Kalau kangkang gini kan, setan tak masuk ni. Setan masuk masuk bawah kain dia pula. Jadi berimamkan orang buta. Orang buta ni khusyuk sembahyang. Maka pendapat yang pertama mengatakan orang buta itu tidak dapat melihat, bahkan dia solatnya lebih khusyuk. Orang celik pula dapat melihat kekotoran. Itu kelebihan orang celik. Maka dengan itu ia lebih mampu menghindarkan diri daripada kekotoran. Kekotoran itu berbanding orang buta. Jadi pendapat yang menyokong orang buta lebih afdal. Kerana apa? Kerana orang buta lebih khusyuk. Dia tidak lihat. Tak tengok-tengok sana. Waktu tahiyat macam mana? Nabi SAW tidak melebihkan pandangannya lebih daripada pandangan jari ketika tahiyat. Jadi waktu tahiyat, tuan-tuan tengok tangan tuan-tuan, tengok jari. Jangan tengok jari orang. Tengok jari kita tu. Waktu tahiyat tu kan, at-tahiyat asyhadu an la ilaha illallah. Diangkat sedikit sebelum ni saya dah sebutkan umpama nombor 35. Tidak perlu terlampau angkat. Ada orang angkat tinggi. Yang lepas ada satu tempat kan yang saya katakan kau sembahyang, dia buat gini sembahyang. Asyhadu an la ilaha illallah. Angkat gini. Tak tahu ajaran mana. Sah tak sah? Sah juga. Tapi gini, macam nak bergaduh pun ada kan. Jadi ditundukkan sikit. Jari itu dibongkokkan sedikit, dibengkok turun ke bawah. Ni macam ni. Gini ataupun gini. Sepakatlah hari ni jangan orang angkat tinggi lagi kan. Ini adab dalam mengangkat jari.
Al-Imam Al-Azra'i pula berkata, ini pun sekiranya orang buta itu bukan orang yang pengotor, sekiranya ia seorang yang pengotor seperti memakai pakaian yang tidak bersih dan sebagainya, maka orang yang celik sudah tentu lebih aula, lebih utama daripadanya menjadi imam. Namun demikian, Syekh kita, Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari pula berpendapat perkara ini tidak perlu diperkatakan. Bahkan memperkatakan di sini boleh membawa kepada kesamaran matlamat kerana perkara kebersihan ada disebutkan dalam masalah kesucian tubuh, badan dan pakaian. Perkara itu tidak dikhususkan kepada orang yang buta saja, bahkan sekiranya orang yang celik, pengotor, maka orang yang buta tentu sekali lebih utama daripadanya. Ada yang berpendapat orang yang buta lebih utama memandangkan maksud pertama di atas. Dan ada pula yang berpendapat orang yang celik lebih utama memandangkan maksud kedua. Al-Imam Al-Mawardi berpendapat imam yang merdeka dan buta lebih afdal berbanding imam hamba yang celik. Dan orang pekak ataupun tuli yang hukumnya sama seperti orang buta, seperti mana yang dikatakan oleh Ibnu Yunus. Wallahu alam. Jadi tidak perlu diperbahaskan sama ada buta ataupun celik. Kan kita sebelum ini kita sudah sebutkan ciri-ciri memilih imam. Yang pertama ialah faqih. Kalaupun buta itu dia memang paling faqih. Macam ulama-ulama di Al-Azhar, di tanah Arab, ada yang buta tapi menghafal puluhan ribu hadis. Subhanallah. Faqih, bacaan sedap, baca Qurannya mantap. Yang celik bahkan bacaannya tidak betul. Maka kalau dia pun buta, cukup sifat, cukup syaratnya bacaan semua betul dan pakaiannya tidak ada hadas, dan yang memandang hadas itu kelebihan kepada orang yang celik, maka dia lebih aula menjadi imam. Maka no problem kalau ada imam yang buta, kalau dia cukup-cukup syarat. Kalaupun orang celik tapi pengotor, maka dia tidak ada beza dengan imam yang buta. Jadi tuan-tuan rahmat Allah. Yang ke-12 ialah imam yang belum berkhatan, belum sunat, dah dewasa dah, belum sunat. Kita bahasa orang Melayu biasa lazim dengan perkataan bersunat. Berkata penyusun Mughni Muhtaj, juzuk 1 halaman 483. Makruh hukumnya berimamkan orang yang belum berkhatan, belum sunat, iaitu sekiranya ia sudah baligh. Sekiranya ia belum baligh, maka hukumnya tidak begitu. Budak kecil, kota tanah Arab, banyak budak kecil pun jadi imam dah hafal Quran, subhanallah. Boleh tak kita imamkan anak kita yang belum baligh, baru darjah 2, belum baligh, tapi dah mumayyiz, dah pandai taharah, pandai membezakan baik dan buruk, pandai membezakan bahaya dengan tak bahaya. Ada orang budak kecil, anak kita, anak saya dah mumayyiz belum? Apa nama, api dia pegang, mumayyiz tak? Belum mumayyiz, dia tidak tahu yang perkara tu bahaya. Dia mesti tahu bahaya ke tak bahaya. Nampak najis kucing, tai kucing, dia pun pegang, dia pun tak tahu tu najis, itu belum mumayyiz. Tapi kalau budak dah mumayyiz, dia geli kan, ni najis, tak boleh pegang, dah mumayyiz. Bahkan anak-anak orang Arab yang sudah dididik daripada kecil, daripada kandungan, ada orang kata macam mana supaya anak boleh pandai ngaji. Daripada kandungan itu sudah dibacakan ayat-ayat Quran. Roh, ada orang pada hari ini buka gini, apa nama, MP3 buka, dengar tak? Dengar juga, tapi ini bukan roh tuan-tuan. Yang bagusnya bapaknya itu baca, maknya baca. Roh dengan roh masuk, baru dia punya connecting dia tu kuat. Hari ini orang buka MP3, kalau bacaan Quran kau lagi nyanyi-nyanyi. Waktu mengandung maknya tu main handphone kan. Tu anaknya baru lahir beberapa bulan dah main handphone kan. Ada tak budak zaman sekarang yang tak main handphone? Anak ustaz pun kadang-kadang main handphone. Jadi handphone kena jauhkan sikit pada budak. Sebab apa? Daripada kecil, daripada dalam kandungan, maknya main handphone. Bila anaknya lahir, anaknya suka main handphone, bapaknya main handphone, semua main handphone. Ni jaga-jaga ni. Ni berhantu Kalau bayangkan kalau handphone kita satu hari rosak, wallahu akbar memang hantu betul lah. Wajah Roslan kata macam mana aku nak buka Facebook ni contohnya, berhantu. Jadi kalau nak bacaan Quran, nak anak boleh mudah baca Quran, daripada dalam kandungan dibacakan ayat-ayat Quran, roh dengan roh, subhanallah.
Mak bapak mati macam mana? Ada orang pasang MP3 kat kubur. Itu bukan roh. Orang yang mati ini, seandainya kita dengar, sesungguhnya orang-orang yang mati itu umpama orang yang lemas di lautan. Orang di dalam alam barzakh umpama orang yang lemas di lautan. Orang kalau lemas, dia buat apa? Jatuh kapal laut, ombak belur, dia buat apa? Minta tolong. Macam itulah orang, itu perumpamaan dalam kitab disebutkan. Orang dalam kubur itu sentiasa minta tolong. Jadi inilah buktinya talian hayat orang yang hidup. Siapa nak harapkan? Orang mati nak harapkan siapa? Harapkan orang hidup. Sebab itulah kita buat tahlil, baca Quran, ya Allah, hari-hari baca Quran. Tuan-tuan buat solat, baca Quran, sedekah, selamat insya-Allah. Insya-Allah selamat. Kita waktu hidup kita buat amalan kita. Kenapa saya mengajak? Kenapa kita kena pergi masjid? Sebab di akhirat nanti semua orang dikumpulkan, baik lelaki maupun perempuan, semua golongan. Pemimpin ke, raja ke, siapa semua hamba kita semua akan dikumpulkan. Allah Ta'ala akan panggil seorang-seorang. Orang beriman dipanggil. Dan dizahirkan, dinampakkan dosa dekat bahu ni. Kau nampak? Apa kat bahu kau ni? Dosa. Ini kesalahan. Kau tahu tak kesalahan kau? Tahu. Ya Allah, aku tahu ini kesalahan aku. Dosa di bahu. Tahu kesalahan. Tapi dekat dunia orang tak tahu. Kerana apa? Kerana aku telah menutup aib kamu. Sebab tu kita banyakkan berdoa, Allahumma stur uyubana, ya Allah Tuhanku, tutuplah aibku fid dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Itu istimewa orang beriman. Orang beriman, Allah Ta'ala akan tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Berbeza dengan orang munafik dan juga orang kafir. Terang-terangan Allah Ta'ala akan terangkan dia punya dosa. Dia buat. Dekat dunia ditutup aib, tapi di akhirat dibuka aib. Tapi orang beriman, aibnya ditutup di dunia dan di akhirat. Semua orang ada dosa. Seandainya dosa itu berbau, nescaya tak ada orang nak dekat dengan kita. Kalau dosa kita buat ni berbau, bau busuk, buat dosa berbau, nescaya tak ada seorang nak dekat dengan kita. Semua orang ada dosa. Maka dipikul di atas bahu. Apa kabar gembira yang disebutkan oleh Nabi SAW? Allah Ta'ala kata, aku ampunkan akan segala dosa kamu. Buka bahu. Orang beriman. Orang beriman macam mana? Idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jika kamu melihat seseorang itu tempatnya berulang-alik ke rumah Allah untuk mendirikan solat berjemaah, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia itu adalah orang beriman. Mesti ada dosa, orang beriman ada dosa. Cumanya apa kabar gembira kata Rasulullah? Di akhirat nanti Allah Ta'ala kata, aku ampunkan segala dosa-dosa dekat bahu kamu. Banyak dosa. Banyak dosa. Sebaik-baik manusia ialah yang panjang usianya, baik amalnya. Seburuk-buruk manusia ialah yang panjang usianya, buruk amalnya. Jadi kita doa pada Allah agar kita dapat keberkatan umur. Semua tanya, umur kau buat apa? Harta kau buat apa? Air yang kau minum tu dapat duit daripada mana? Semua tanya. Tuan-tuan duduk ni, kita tanya. Yang paling ditakuti apa? Bila dah diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan audit. Kita semua dia audit. Kalau kita kerja, kita ada audit negeri, audit negara. Kan banyak audit. Tapi kalau di akhirat nanti ada audit juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Audit. Tanya satu persatu. Umur, kesihatan. Umur kau 60 tahun, 70 tahun kau buat apa? Oh, saya pergi masjid ya Allah, beramal. Yang paling ditakuti ialah perkataan yang Allah Taala sebut, kadzibta, kau dusta. Allahu Akbar. Kau berduit kau banyak buat apa? Saya bersedekah ya Allah. Kadzibta, kau berdusta. Habis. Terduduk orang-orang. Itu yang paling takut. Tapi ada kabar gembira tadi, yang akhirnya Allah Ta'ala mengampunkan akan orang-orang beriman. Jadi kita tak dapat nak jadi orang baik, tidak mampu nak banyak beramal, tolong solat fardu isyak jemaah, solat subuh berjemaah. Subhanallah. Ini peringatan untuk diri saya sendiri, semua orang. Sebab apa? Siapa yang solat fardu isyak berjemaah dan solat subuh berjemaah, seolah-olah dia telah beribadah sepanjang malam. Berapa jam? 11 jam. Bermula malam ke lepas isyak, bermula masuk maghrib. 7 sampai 8, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Nak masuk subuh dekat pukul 6 kan. Lebih kurang 11 jam. 11 jam kali 60 minit. Kata ulama, kalau solat sunat 2 rakaat umpama 3 minit. Kalau 11 jam agak-agak berapa banyak?
Berapa banyak rakaat? Subhanallah. Kita tak mungkin semua hidup kita buat macam tu. Waktu ulama ajarkan, sebelum zuhur semayang 4 rakaat sunat, lepas isyak 4 rakaat. Tonton kalau pahalanya umpama 240,000 rakaat. Subhanallah. Sebab apa? Sebab tonton adalah umat Nabi Muhammad SAW. Macam mana buat 4 rakaat terus? Tak payah tahiyat awal. Siapa buat tahiyat awal sah tak? Sah juga. Cuma kata ulama nak bezakan antara solat fardu dengan solat sunat. Buat 4 rakaat terus. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas isyak. Pahalanya macam 240,000 rakaat. Subhanallah. Sebab itulah Nabi Musa AS sampaikan pohon dengan Allah nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Ini anugerah. Umat Nabi Muhammad buat amal sikit, pahalanya timbul-timbul banyak. Jadi kita buat amal, yang penting istiqamah. Tak perlu ada orang terus pulun banyak. Kita ni kalau nak menyebarkan Islam, ikut kita lah. Kita ni jenis macam mana? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jenis orang yang lemah lembut kan. Ada orang gaya kan gitu. Ada yang ikut akhlak Sayyidina Abu Bakar. Ada orang berdakwah keras seperti Sayyidina Umar Al-Khattab. Kalau yang dulunya dia keras, dulunya dia garang, apa pasal bila masuk Islam? Dulu ada orang gangster kan. Bila masuk Islam, bila berhijrah, join tabligh lembut. Jom solat. Jangan gitu. Garang macam Sayyidina Umar Al-Khattab. Asalnya garang. Kan? Bila berhijrah jadi lembut pula. Macam apa pasal macam tu? Garang jugalah, tapi dengan cara yang betul. Adik tuan rahmat Allah. Jadi solat isyak berjemaah, solat subuh jemaah seolah-olah telah beribadah sepanjang malam tanpa rehat. Subhanallah kan? Seolah-olah, tapi hakikatnya kita tidur malam itu, tapi dapat dititipkan pahala oleh malaikat umpama ibadah sepanjang malam. Tonton sembahyang isyak berjemaah, katalah tak sembahyang sunat pun, balik tidur ataupun tengok TV. Nanti subuh pukul 5 bangun, 5.30 bangun, pergi masjid, sembahyang pukul 5.55 kan. Azan. Kemudian sembahyang subuh, sunat pun nak sembahyang. Tapi dapat pahala seolah-olah ibadah sepanjang malam. Subhanallah. Dan katalah, kenapa ada istilah rugi orang yang tidak solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Ketahuilah siapa yang ada harta 100 bilion ringgit dan memiliki kerajaan yang besar, banyak harta 1 bilion, penuh ni harta banyak ni, kaya sangat. Tiba-tiba hartanya habis semua, terbakar, dicuri, habis semua, flis, habis, kosong sen. Rugi tak rugi? Ketahuilah orang yang tidak dapat mengerjakan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dia itu jauh lebih rugi daripada orang yang kehilang seluruh kerajaannya. Sebab apa? Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh dapat pahala lebih besar daripada dunia dan juga isinya. Dunia, bukan planet bumi, dunia ni seluruh. Dunia berapa besar? Dunia besar dunia. Bukannya bumi, dunia. Subhanallah. Orang yang hartanya hilang 100 bilion ringgit, muflis, itu tak sama dengan kerugian orang yang tidak dapat solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi, walaupun tak mampu, niat dululah, ya Allah Tuhanku, berkat sekiranya kau terima amal baik aku ini, dengan berkatnya kuatkan hati aku ya Allah untuk solat sunat 2 rakaat esok. Niat dulu. Tak bangun tu lain cerita. Yang penting tuan-tuan bertanam niat sebelum tidur. Ini awal-awal dah niat, nak kunci jam pukul 5 ke, besok cuti ni. Up sikit lah 6.45. Baik-baik dah niat dah. Nak jam kunci jam pukul 5, nak tahajud. Up sikit lah 6.45. Sebab apa? Sebab esok cuti. Ini macam mana tu? Jadi pasang niat dulu ya. Orang susah bangun, kata dia susah bangun. Barangkan ulama Habib Zain kata, siapa baca ayat surah Al-Kahfi 4 ayat terakhir, maka dengan izin Allah diniatkan pukul berapa nak bangun, dia akan bangun. Masuk waktu kita beri laluan sebentar ke laluan azan, insya-Allah kita akan sambung lagi. Wallahu a'lam bissawab.
buat kafe kat kampung. Tuan-tuan rahmati Allah, kita sambung tadi pengajian kita, imam yang belum berkhatan. Makruh berimamkan orang yang belum berkhatan, iaitu sekiranya ia sudah baligh. Kalau orang tua, kita orang dewasa belum berkhatan, dah baligh. Kalau orang tua zaman dahulu umur 15 tahun baru sunat, baru bersunat, dah baligh. Umur 13 dah baligh, umur 14 sembahyang jadi imam. Makruh berimamkan orang yang dah baligh tapi belum bersunat. Makruh. Sah atau tidak sah? Sah juga. Sekiranya ia belum baligh, maka hukumnya tidak begitu, maka hukumnya harus. Ini sebagaimana yang diperkatakan oleh Ibnu Sibawi. Namun penyusun I'anah Talibin mengatakan juzuk 2 halaman 47, baris yang ke-8 daripada bawah. Siapa ada kitab I'anah Talibin nanti boleh semak. Mengatakan makruh berimamkan orang yang kuluf. Orang Melayu panggil kuluf, Arab panggil kuluf. Apa kuluf? Yang ini belum berkhatan. Sama ada ia belum baligh ataupun sudah baligh. Ini dalam I'anah Talibin. Kita guna pakai kitab ni, tanah-tanah Melayu, kitab-kitab turas di pondok-pondok. Ini kerana kadang-kadang mereka tidak dapat menjaga salah satu daripada syarat sah salatnya sendiri, yang ini suci tubuh badan. Jadi bagaimana ia boleh mengimami salat orang lain? Hukumnya makruh. Ia diwajibkan membasuh semua tempat yang air kencing boleh sampai kepadanya. Di antaranya ialah bahagian di bawah kulit yang wajib dikhatankan. Ibu-ibu, kalau ada anak kecil, anak lelaki, kalau khatan, tengok ada anak kecil, dia tengok sunat tu. Lepas tu sunat budak baru kecil, yang dah besar nanti dia malu. Kalau melainkan orang baru masuk Islam, besar. Saya waktu di pejabat qadi dulu, banyaklah temankan orang pergi baru masuk Islam, umur 30, umur 40, kan, waktu pergi bersunat. Takut waktu budak-budak tak takut. Budak-budak kecil suka. Pasal apa? Kalau program dengan majlis agama, panggil bomba, dia mandikan lah. Suka budak-budak. Jadi masjid ni boleh buat program berkhatan beramai-ramai. Nanti dimandikan, panggil bomba datang, siram. Suka budak-budak. Yang takutnya orang besar. Tak nak masuk penonton-penonton, ngalahkan budak kecil. Ada orang besar umur 30, 40 nak bersunat. Pasal pakai laser. Kulitnya dah keras, bila potong sos. Apa bau hangit ni? Hangit, bau hangit. Wajarlah kena sunat. Tapi perempuan kalau masuk Islam, umur dah 20, 30 tak payah bersunat. Perempuan tak payah bersunat. Perempuan sunat kecil saja. Kan dah besar, masuk Islam kan 20, 30 sunat je. Tak payah bersunat. Lelaki saja dituntut untuk bersunat. Saya gunakan bahasa sunat lah, sebab orang Melayu kita dah lazim dengan perkataan sunat. Maka diwajibkan membasuh semua tempat air kencing boleh sampai kepadanya. Di antaranya ialah bahagian bawah kulit yang wajib dikhatankan. Ada kulit tu, kalau orang bukan Islam, kulit tu, itu menanggung najis tu. Di bawah dia tu ada, bila kencing, tak mahu cakap tak habis kencingnya berhenti kat situ. Itu kena bersihkan kalau orang yang tidak berkhatan.
Ini adalah kerana apabila kulit itu wajib dibuang, maka bahagian di bawahnya dihukumkan seperti hukum zahir, yang ini dikira sebagai sesuatu yang nyata. Wallahu alam. Jadi ada orang tanya bab sunat, dah lalang kita sentuh bab sunat. Dia nak hantar anaknya sunat dengan orang doktor non-muslim. Boleh ke tak boleh? Doktor non-muslim. Tapi memang dia pandai bersunat, pandai menyunatkan orang, doktor. Dari segi hukum sah katanya. Tapi saya pernah bertanya pada guru saya, tidak dianjurkan kerana dia khawatiri dia sekadar pandai menyunatkan memotong kulit, tapi tidak tahu akan hukum bab najis tu. Itu sebab tu kena pergi doktor muslim. Jadi nak khatan pergi doktor muslim. Cina boleh tak? Cuma takut itu lah. Dia tidak bab yang najis tu tidak dibuang, sekadar membuang kulit. Dia ada satu kena buang tu, yang menanggung najis tu, bahagian bawah. Yang terakhir, jadi sah tak sah kalau imam belum sunat? Sah. Makruh hukumnya ulama kata. Tapi dia diwajibkan membersihkan, kena pandai bersuci dan sebagainya. Tapi lazimnya orang yang baik bacaan Qurannya, baik solatnya, baik pakaiannya, lazimnya bersucinya baik. Betul tak? Saya tak pernah lagi jumpa orang yang baik bacaan Quran, subhanallah, memang bagus, tapi bab bersuci tak pandai, ambil wuduk tak pandai, kencing berdiri, tak ada, saya tak ada jumpa. Jarang jumpa. Baik bacaan Quran, pakai semua okey, memang dia jaga diri. Tak ada lagi jumpa pergi kencing berdiri. Jadi itu kalau ada pun sikitlah. 1 per berapa puluh ribu, wallahu alam. Jadi yang ahli masjid perhatianlah kalau boleh. Yang memang jenis sembahyang, jaga sembahyang, jangan kencing berdiri. Ada kadang-kadang kan, dah lah tak tutup pintu kencing berdiri bang. Bila buka, woi jangan kencing berdiri. Sebab apa? Kencing terpercik. Percik kat mana? Buat baju, buat sembahyang lah tu. Bukannya haram, tapi bila kencing terpercik kena baju, buat sembahyang sah tak sah? Tak sah lah, najis tu. Kencing. Yang terakhir, yang ke-13 ialah imam daimul hadas, yang ini orang yang kekal dalam berhadas ataupun menanggung najis yang dimaafkan. Berkata penyusun Mughnil Muhtaj, juzuk 1 halaman 484, menurut pendapat yang asah, sah berimamkan orang salisul baul. Tuan-tuan ingat perkataan salisul baul? Salisul baul apa? Iaitu kencing tidak tos. Dah kencing dah tadi, pergi nak angkat takbir, Allahu Akbar. Apa pasal macam aku terkencing lagi? Kencing tidak tos, namanya salisul baul. Kalau perempuan, ini ibu-ibu, salisul reh. Orang lelaki salisul baul, kencing tidak tos. Orang perempuan salisul reh, tapi bukan kencing yang keluar, apa? Angin. Yang bahasa Melayunya panggil apa salisul reh? Apa, kentut paras Wallahu alam. Orang Melayu panggil apa? Itu lebih kurang. Dia punya kemaluan keluar angin. Batal tak batal? Batal. Batal. Ada ustazah kata tidak batal. Sembayang. Dia ceramah. Tak batal. Melainkan orang yang memang berpenyakit, tiap seminit sekali keluar. Dah ambil wuduk, mau jalan ni, keluar lagi. Baik kencing maupun kalau perempuan ni salisur reh, kentut paras, keluar angin. Tapi tidak berbunyi lah. Keluar angin. Itu memang hukum fiqh. Ada memang orang mau masalah gitu. Kalau orang lelaki masalah salisul baul, kencing tidak tos. Dah angkat tapi tiba-tiba macam kencing. Sebab tu ulama beri panduan, kalau nak kencing, cara mencangkung, bukan kaki dua-dua atas, bukan. Tinggi sebelah. Tinggi sebelah. Sebelum ni saya rasa macam pernah tunjuk kan. Tinggi sebelah. Cangkung. Dah siap kencing, tarik nafas, tahan sekejap, 2 saat,
Lepas tu berdehem. Kadang main kencing dehem. Tercekik ke apa, sembelit ke apa orang sebelah kan. Kadang kat tanda-tanda kan kita masuk masjid kan. Kenapa? Tak keluar juga dia pergi kencing. Cara berdehem tidak tepat. Tarik nafas dahulu. Tahan. Dehem. Kan? Punya apa ni apa masalah sembelit ke apa orang sebelah ni kan? Tidak perlu sampai begitu. Kerana cara dia mencangkung tak betul. Jamban duduk dengan jamban cangkung mana lagi bagus? Jamban duduk tu sebenarnya punca kencing jadi tidak tos juga. Dia tidak turun habis. Tapi bergantung pada masalah lah. Kadang-kadang ada orang yang tidak boleh mencangkung, terpaksalah duduk. Kan? Ada orang jamban duduk dia cangkung ke atas jamban tu. Itu kreativiti masing-masing lah. Tidak perlu diajar lah. Kalau dah bergoyang, ada kes kan buntutnya terbelah tu. Mencangkung di atas jamban tu terbelah. Badannya besar. Mencangkung atas jamban, jambannya terbelah. Dengan buntut-buntut dia terbelah. Wal'ayazubillah, minta jauhkan. Jadi itu kreativiti masing-masing lah. Cuma pastikan berdehem, tahan nafas. Apa kita tahan nafas, tahan nafas. Saya dengar ustaz kata begini. Rupanya dia yang tak faham. Jadi batal tak batal? Batal. Kecuali orang yang ada penyakit memang kerap. Tak boleh dibendung dia punya kencing tak tus. Jadi lepas ni tuan-tuan yang sihat walafiat boleh berjalan, boleh istinja dengan sempurna. Kalau terkencing tu batal. Kena bersihkan. Adakah minta maaf cakap dia pakai seluar dalam. Contoh pakai seluar dalam. Tapi seluar dalam bukan macam ni lah, tisu. Contoh seluar dalam ni terkena kencing. Bila dibuka dia nampak bekas. Nampak bekas. Maka yang wajib dibasuh kawasan tu. Tak perlulah dia pergi bilik air, tu cabut seluar dalam tu, basuh. Tu pakai balik orang sembahyang. Ada orang begitu. Tak perlu semua. Tarik, katalah yang kena kencing, ujung ni saja, terus nampak bekas. Dicucurkan air. Dah, yang lain suci tak? Suci. Ini kalau dah kat masjid lah. Kalau kat rumah boleh cabut. Kat masjid tu yang ada kes seluar dalam tu, tinggal siapa punya seluar dalam. Jadi yang disucikan itu. Begitu juga kain tuan-tuan. Kena kencing, alamak tu kena kencing sikit. Yang kena tu saja cucur. Tapi kalau kena atas ni, tuan-tuan siram sampai ke bawah semua najis. Mesti tarik sikit. Tarik. Siram. Buka air paip kecil sikit. Lepas tu saya pujilah masjid-masjid yang ada getah paip. Bagus ni, fakih orang tuan-tuan ni. Bagus letak getah paip. Ada masjid, paipnya tinggi, getah paip tak ada. Buka bro, macam mana istinja?
Itu yang najis bersepau. Jadi letak getah paip. Getah paip ada kadang-kadang. Getah paip bocor pula. Bila buka terus bocor. Jadi kena selenggara AJK. Kan? Getah paip kena tukar. Tak mahal rasa tu kan. Getah paip bocor kena tukar tu. Penting tu buat orang nak istinja tu. Ada kawasan dia punya lantai tidak ada apa nama, petakung air, itu semua kena sengaja. Itu penting untuk orang nak solat tu. Tapi sini okey insya-Allah. Okey, yang terakhir tadi kita sambung sikit, kita baca. Menurut pendapat yang asah, sah berimamkan orang salisul baul, yang ini kencing tidak tos. Begitu juga seseorang perempuan sah mengikut perempuan istihadah, darah mengalir daripada faraj pada hari-hari yang bukan hari haid dan nifas. Namun ia tidak dibenarkan berimamkan perempuan mutahayyirah, perempuan yang hari kedatangan haid dirinya tidak menentu, dan tiada perbezaan di antara darah haid dan bukan haid, ataupun perempuan yang sudah lupa hari-hari ataupun waktu haid daripadanya. Perempuan ini dinamakan sebagai yang dah putus haid, menopause. Begitu juga sah salat orang yang melakukan istinja, bersuci dengan air, berimamkan orang yang melakukan istijmar. Istijmar apa? Bersuci dengan batu. Dia jadi imam dan jadi bersuci dengan batu. Makmumnya orang yang istinja dengan air. Boleh tak? Boleh juga. Al-mastur, iaitu orang yang menutup aurat, berimamkan al-ari, orang yang tidak berpakaian untuk menutup aurat, dan yang seumpamanya. Sebelum saya pernah sebut, yang terakhir. Ini betul-betul terakhir insya-Allah. Imamnya telanjang bugil, makmum pakai baju. Boleh tak boleh? Sah tak sah? Tapi janganlah pergi masjid tak pakai baju. Ini kalau orang itu di penjara, duduk dalam penjara, tahanan, tidak pernah pakaian, masih lagi tuntut untuk solat berjemaah. Yang yang pakai baju semua tak pandai baca. Tak pandai baca. Yang tak pakai baju tu pula hafal Quran. Jadi imam boleh tak? Boleh berjemaah. Tapi safnya disejajar dengan makmum. Depan sikit, selirit. Jangan duduk depan. Usyuk tak semayang kalau imam tak pakai seluar. Kat depan pula, kesian imam tu kan. Jadi kalau berlaku begitu, sejajar. Imam ni tak perlu berdiri kat depan macam kita ni, kan? Sejajar. Jadi begitu Jadi insya-Allah akan datang kita sambung surat 262 insya-Allah. Saya mohon maaf anda ada terkasar bahasa. Saya doakan berkat pertemuan kita pada malam ini semuanya diberikan kesihatan, keafiatan oleh Allah SWT. Tuan-tuan akan dipanjangkan usia oleh Allah SWT insya-Allah. Semoga kita bertemu lagi. Kalau bukan di dunia, mudah-mudahan kita akan bertemu di akhirat nanti insya-Allah. Akhir kata aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.